أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Jadi insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan menyambung perbincangan kita daripada kitab Al-Bid'ah fil Mafhum Al-Islami Ad-Daqiq, disusun oleh Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, dan masih lagi berada dalam ruang perbincangan berkaitan dengan tawassul. Pada video yang pertama kita telah pun berbincang berkait dengan hukum bertawassul yang disepakati oleh para ulama, iaitu bertawassul dengan nama Allah, dan kemudian bertawassul dengan salihil a'mal, amalan-amalan yang salih, dan bertawassul dengan kedudukan kemuliaan seseorang. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan hukum berkaitan dengan at-tawassulu bizzatil hayyah. At-tawassulu bizzatil hayyati, iaitu hukum bertawassul dengan zat yang hidup. Mana kata bertawassul dengan zat ataupun diri seseorang. Kata pengarang, hal yajuzu at-tawassulu bizzati idza kana sahibuha hayyan. Adakah harus bertawassul dengan zat ataupun diri seseorang idza kana sahibuha hayyan, jika adalah diri seseorang itu masih hidup? Kata Syekh Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, aidan lam yakhtalif ahadun min al-fuqaha'i wal ulama'i as-sabiqin fi jawaz at-tawassul bil anbiya'i was salihin idza kanu ahya'un. Jadi kata pengarang, idza kanu ahya'an, tidak berlaku khilaf di kalangan para fuqaha, ahli-ahli fiqh dan juga para ulama yang terdahulu pada mengharuskan tawassul dengan para nabi dan juga salihin jika mereka itu masih hidup. Apakah dalil yang membenarkan perbuatan tersebut? Wastadallu ala dhalika bima akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa sahahu ala syart al-Bukhari wa Ibn Khuzaimah wa Tabarani fil Kabir was Saghir. Dan hadis yang diambil sebagai hujjah untuk membenarkan perbuatan tawassul dengan zat yang masih hidup, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Hakim, dan dia telah mensahihkan, Al-Hakim telah mensahihkan atas syarat Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir dan juga Mu'jam Saghirnya, dan juga Al-Munziri, begitu juga dengan Ibnu Majah daripada Uthman bin Hunayf, seorang sahabat yang namanya Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna a'ma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahawasanya ada seorang yang buta. A'ma di sini tidaklah buta, tetapi disebut dalam syarah hadis sebagai dhaifun nazar, iaitu dia punya penglihatan dia semakin kabur, yang mana telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ud'allaha an yakshifa li an basari. Dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengembalikan balik penglihatan aku. Dia kata, supaya aku dapat lihat dengan seperti sedia kala, dengan lebih jelas. Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa dia? Au ada'aka. Dalam mana kata dalam kitab ini dicampur-campurkan periwayatannya. Jadi dia punya teks hadis itu agak bercampur bau sedikit, namun begitu sanad-sanad hadis ini memang termaktub dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Jadi Nabi menyatakan bahawasanya au ada'aka, lebih baik atau kamu biarkan dia. Makna kata kalau kamu insyita, dan disebut dalam riwayat insyita sabra fahuwa khairul lak, kalau kamu mahu untuk bertahan, untuk bersabar, maka lebih baik bagi engkau. Maka Nabi kata, kalau kamu biarkan keadaan macam ni, ataupun kalau kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi kamu. Qal, lalu lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, annahu qad syaqqa alayya dhihabu basari, wahai Rasulullah, sesungguhnya amat sulitlah bagi aku apabila penglihatan aku ni hilang. Qal, lalu Nabi menyatakan kepada dia, fantaliq fatawadda, maka baliklah kamu dan berwuduklah kamu. Berwuduk bermaksud memperbaikkan wuduk, memperbaikkan keadaan kamu.
thumma salli rak'atain, kemudian semayanglah kamu 2 rakaat, thumma qul, kemudian katakanlah dalam doa kamu, Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon kepada engkau wahai Allah. Makna kata al-musta'an, iaitu Allah Ta'ala, tempat meminta bantuan dalam doa ini jelas dinyatakan adalah Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku memohon bantuan daripada engkau. Wa atawajjahu ilaika, dan aku bertawajjuh kepada engkau dengan nabi engkau, yakni Nabiyyir Rahmah, nabi pembawa rahmat. Bermula daripada rangkap yang kedua daripada doa ni sudah ada unsur tawassul, iaitu apa dia? Wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan kepada engkau ya Allah akan nabi engkau, aku persembahkan nabi engkau ya Allah dalam doaku ini, dengan tujuan apa dia? Nak menjadikan nabi sebagai perantaraan, mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi SAW menjadi asbab dimakbulkan permintaan dia. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah, dan aku bertawajjuh, aku menghadapkan kepada engkau dengan nabimu, yakni Nabi SAW, nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, dia mengubah khitab. Khitab ni makna kata dia menghalakan tadi dalam dia berdoa dia menghalakan kepada Allah. Kemudian dia mengubah khitabnya kepada Nabi. Dia kata apa dia? Ya Muhammad, anni atawajjahu ila rabbi bika ay yakshifa li an basari. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajjuh kepada Tuhanku. Aku bertawajjuh kepada Tuhanku denganmu. Ay yakshifa li an basari, agar Allah Subhanahu wa taala, agar dia, yakni Allah, menyembuhkan, memulihkan bagi aku pandangan aku. Allahumma syafi'hu fiyya ya Allah, syafi'hu fiyya ay ij'alhu syafi'an li. Ya Allah, jadikanlah Muhammad itu sebagai pemberi syafaat, pemberi bantuan, penjadi asbab kepada makbulnya permintaanku ini. Wa syafi'ni fi nafsi, dan berilah bantuan kepada diri aku, dan terimalah doaku ini. Wa qad kasyafallahu an basarih, dan lepas pada beberapa ketika Allah Ta'ala telah memakbulkan permintaannya dan penglihatannya kembali pulih. Kemudian ada satu hadis lagi yang menjadi dalil boleh untuk bertawassul dengan orang yang masih hidup. Kama sahahu aidan al-Baihaqi wal-Haythami wal-Nawawi wal-Dhahabi wal-Albani wa ghairuhum, seperti mana yang telah disahihkan oleh Al-Baihaqi, Al-Haythami, Al-Nawawi, Al-Dhahabi dan juga Albani dan selain daripada mereka ini. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik bahwasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila telah tertimpa musim kemarau terhadap rakyat dia, setelah mana kematian Nabi SAW, diambil alih tampuk khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian oleh Sayyidina Umar. Jadi bila berlakunya kemarau pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah istasqa bil Abbas, memohon hujan, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Al-Abbas, bil Abbas, dengan menjadikan Al-Abbas sebagai alat untuk bertawassul, sebagai orang untuk Sayyidina Umar bertawassul. Apakah doa yang dilafazkan oleh Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat ini? Kata Sayyidina Umar, Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami, kunna natawassalu ilaika, kami bertawassul, kami menjadikan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kami bertawassul, kami bertawassul ilaika, kami bertawassul kepada engkau, binabiyina, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunkanlah hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami.
qal fayusqul. Lalu Anas bin Malik mengatakan lepas pada itu mereka ditimpakan dengan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berasaskan kepada dua dalil ini menunjukkan bahawasanya boleh seorang nak bertawassul dengan apa dia? Dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan zat yang masih hidup, dengan orang soleh yang masih lagi hidup. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Fathul Bari ويستبين من قصة العباس استحباب الاستسقاء بأهل الخير والصلاح. Dan nyatalah daripada kisah Al-Abbas bahawasanya disunatkan apabila kita nak memohon hujan, kita bertawassul dengan ahlul khairi wassalah, dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Wa ahli baitin nubuwah, dan juga bertawassul dengan ahlul bait. Wa fi fadlil Abbas, dan pada hadis ini juga wa fihi fadlul Abbas, adanya kelebihan ataupun keistimewaan Al-Abbas. Kalau kita memerhatikan secara individu, Sayyidina Umar Al-Khattab itu darjatnya lebih tinggi daripada Al-Abbas daripada satu sudut, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab kalau melihat kepada dirinya termasuk salah seorang daripada Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Dia ni orang yang ketiga masuk syurga Nabi sebut, lepas pada Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Al-Abbas ada satu kelebihan yang tidak ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu beliau ini merupakan bapa saudara Nabi, memiliki qarabah terdekat dengan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab bertawassul dengan kedudukan Al-Abbas selaku bapa saudara Nabi SAW. Dan daripada hadis ini juga kata Ibn Hajar, wa fadlu Umar litawadu'ihi lil-Abbas wa ma'rifatihi bihaqqihi, yang menunjukkan keistimewaan Sayyidina Umar Al-Khattab kerana sikap tawadhu'nya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' pada Allah Ta'ala, Tuhan angkat darjat dia. Jadi itu kata Ibn Hajar. Wa bihadaini ad-dalilaini lam yunkir ahadun min qudama'il ulama'i at-tawassula bil ahya'i bima fihim al-imam Ibn Taymiyah. Jadi dengan dua dalil ini tidak mengingkari seorang pun di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin tentang hukum tawassul dengan orang yang hidup, termasuklah Al-Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah sendiri yang seorang tokoh yang terkenal dengan disebut sebagai tokoh Salafi, dan juga tidak sampai mengatakan haram. Saya dah bacalah sedikit berkaitan dengan petikan kalam Ibn Taymiyah. Walaupun beliau nampak tidaklah cenderung untuk membenarkan perbuatan ini, namun begitu beliau tidak mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik ataupun haram, yakni dalam isu bertawassul dengan orang yang masih hidup. Tawassul dengan orang mati, Ibn Taymiyah memiliki pandangan yang berbeza. Tapi tawassul dengan orang yang masih hidup, kata Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata taklah sampai menjadi satu benda yang syirik ataupun benda yang haram secara umumlah, mafhum daripada nukilan-nukilan dia. وقد ظهر في الآونة الأخيرة أناس ينكرون التوسل بالذات مطلقا سواء كان صاحبها حيا أو ميتا. Kata Al-Imam, kata Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, cumanya zaman terkini, terkebelakang ini, sebahagian daripada manusia mengingkari, mengatakan tidak boleh bertawassul dengan zat secara mutlak. Sawa'un kana sahibu hayyan aw maitan, sama ada tuan badan dia masih lagi hidup ataupun telah mati. Hak telah mati ni ada isu lah, tapi bertawassul dengan orang hidup ni ada lagi pokok yang lebih keras di akhir-akhir ni, yang lebih ekstrim, yang lebih keras, sehingga mana mengharamkan, meletakkan orang yang bertawassul dengan orang hidup sebagai perbuatan yang syirik. Apa hujah mereka? Di antara mereka yang mengemukakan hujah, kata Prof. Abdul Malik, وقد ظهر, dia kata وقد أول حديث الأعمى وقالوا أن الأعمى لم يتوسل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له صلي ركعتين ثم اطلب مني أن أدعو لك ففعل. Mereka mentakwilkan hadis cerita pasal rajul yang dharir, lelaki yang mata dia tak apa nak nampak tadi. Mereka mentakwilkan hadis tersebut. Mereka kata apa dia? Bahawasanya orang yang dhaifun nazar, yang pandangannya teruk tadi, yang sakit mata tadi tu, tidak bertawassul dan juga tidak menyuruh Nabi SAW
dan Nabi SAW tidak menyuruh dia supaya bertawassul. Dia kata gitu. Jadi dalam hadis tersebut tidak ada pun sebenarnya makna tawassul, dan Nabi tak suruh pun lelaki tersebut bertawassul. Akan tetapi dia kata yang Nabi sebut kepada lelaki dharir tadi itu, lelaki yang penglihatannya kabur tu tadi, salli raka'atain, sembahyanglah 2 rakaat, sematlub minni, kemudian mohonlah daripada aku supaya aku doakan kepada engkau. Lalu Nabi buat. Jadi dia takwil hadis rajulun dharir tadi itu, lelaki yang hampir buta tadi itu, bahawasanya lelaki itu tidak pun diajarkan oleh Nabi untuk bertawassul. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada dia, kamu sembahyang 2 rakaat, kemudian mari jumpa dengan aku balik, tak, kalau kamu nak suruh aku berdoa kepada kamu. Jadi dia kata mereka berhujah bahawasanya Nabi, lelaki ni tadi hakikatnya bertawassul dengan doa Nabi, bukanlah bertawassul dengan zat Nabi SAW. Dan saya sendiri pun ada terjumpa syarahan-syarahan yang hampir dengan seumpama ini, yang mengatakan secara umumnya nak mengatakan bahawasanya tidak ada unsur tawassul dengan zat dalam hadis tersebut, tetapi tawassul di sini tawassul dengan doa Nabi. Di antaranya saya jumpa dalam Syabakah Ad-Durar Tsaniyah, iaitu satu web Durar Tsaniyah, satu web yang mana ada perisian Android, Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, tempat untuk menyemak hadis. Dan dalam tu antara benda yang disusun, dia letak sekali dengan syarah hadis. Jadi saya tengok kesimpulan daripada syarahan-syarahan yang mereka buat. Mereka mengatakan bahawasanya lelaki dharir ni tadi tidak pun bertawassul dengan zat Nabi, tetapi bertawassul dengan doa Nabi SAW. Mereka takwil macam tu. Golongan-golongan terkini ni takwil dengan cara macam tu. Jadi tidak masyru' lah tawassul dengan zat ni dalam Islam. Kemudian kata pengarang, kata Prof Abdul Malik, wa anta ya akhi 'alaika an taqra' nass al-hadith, hal yahtamil hadha at-ta'wil wa hal fihi hadha mudda'a aw annahu akhadha yatlubu min Allah mutashaffi'an bin nabi wa lam yada' lahu sallallahu alaihi wasallam. Pada perenggan ini Syekh Abdul Malik agak tegas. Dia agak marah sedikit. Dia kata apa dia? Wahai saudaraku, cuba kamu baca betul-betul hadis ni. Adakah dia menanggung makna takwil? Menanggung makna takwil, manakah ada ke yang macam mu maksudkan tadi? Secara sharah, secara jelas bahawasanya dalam hadis tersebut menyatakan Nabi suruh supaya lelaki itu berdoa dengan bertawassul dengan doa yang Nabi ajar. Dalam rangkap doa yang Nabi ajar itu ada unsur bertawassul dengan zat Nabi SAW. Benar doa tu Nabi ajar, tapi dalam rangkap doa itu lelaki tersebut jelas bertawassul dengan zat Nabi SAW. Ya Muhammad, inni atawassalu ilaika, inni atawajjahu ila rabbi bika. Aku bertawajjuh kepada Tuhanku dengan engkau, dengan diri engkau wahai Rasulullah. Itu di antara rangkap doa tersebut. Kemudian dia kata apa dia? Walau arada minhu dhalik lastajaba lahu awwal marratin haitsu talaba minhu ad-du'a bil kashfi an basari fa aba. Jadi kalau betul Nabi SAW nak direct berdoa kepada lelaki tersebut, maka nescaya di awal-awal lagi Nabi dah berdoa dah pada dia. Tapi bila mula-mula dia minta, Nabi tak berdoa. Nabi kata lebih baik kamu bersabar. Tapi kalau kamu nak juga berdoa, kamu doalah sendiri. Kamu doa sendiri, tapi kamu guna rangkap doa yang aku ajar ni. Nabi tak terus angkat tangan berdoa. Nabi nasihatkan dia supaya lebih baik dia bersabar. Sebab tu kata para ulama, daripada hadis ini juga nak menunjukkan bahawasanya tidak ada masalah kita memilih sesuatu yang mafdul daripada perkara yang orang panggil perkara yang mafdul daripada perkara yang fadil. Makna kata kita memilih perkara yang darjatnya lebih rendah sedikit daripada yang paling tinggi. Makna kata kalau bersabar itu lebih tinggi darjatnya. Tapi kalau kita nak berikhtiar untuk sembuh penyakit kita pun boleh juga. Tidak menjadi kesalahan dalam agama. Kemudian kata lagi pengarang, walau arada minhu dhalika lastajaba lahu awwal marratin haitsu talaba minhu ad-du'a bil kashfi an basari fa aba. Jadi yang tu kita baca tadi, Nabi pertama kali diminta untuk berdoa, Nabi mengelak daripada berdoa.
illa ay yusalliya, melainkan Nabi SAW suruh lelaki tersebut melakukan solat, lelaki tersebut melaksanakan solat, wa yatawalla al-a'ma bi nafsihi du'a, dan orang lelaki dharir tadi itu yang penglihatannya kabur itu tadi sendiri yang telah melaksanakan doa tersebut, yang telah mengangkat tangan berdoa dengan doa sedemikian rupa. Wa qad awwalu hadits al-Abbas, kemudian golongan ini juga mentakwilkan hadis Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab telah menuntut daripada Al-Abbas ayyad'u, supaya Sayyidina Abbas berdoa. Hak ni pun dia nak menafikan bahawasanya Sayyidina Umar dia kata tak bertawassul pun dengan zat Al-Abbas, tapi Sayyidina Umar bertawassul dengan doa Sayyidina Al-Abbas. Maknanya kata Sayyidina Umar suruh, wahai Abbas, kamu angkat tangan, kamu doa pada Allah Ta'ala. Li'annahum kanu idza ajdabu talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyad'u lahum. Kerana dia kata apa dia? Masa zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlakunya orang panggil qahitu, apabila telah menimpa mereka ni musibah kemarau dan seumpama dengannya, mereka akan minta daripada Nabi SAW untuk berdoa kepada mereka. Fakadahuna, maka begitu juga dalam hadis ni dia kata, mereka ambil cerita pasal Nabi berdoa kepada orang lain, jadi dia ambil hadis lain tu sebagai penafsiran kepada hadis ni. Walhal hadis ni jelas secara sarah menyatakan bahawasanya Sayyidina Umar mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu bil Abbas binabiyyina, binabiyyina, kemudian wabil Abbas, dan bertawassul dengan Al-Abbas ammi nabiyyina. Tapi dia takwil lagi, dia ambil hadis lain, dia tafsirkan hadis ini. Dia kata bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab minta Al-Abbas supaya berdoa, bal kana wada'i, bahkan bahawasanya Al-Abbas itulah orang yang melakukan doa, bidalili qawlihi Allah, dia kata apa dia? Saya salah baca tadi. Dia kata apa dia? Kita ambil balik. Wa qad awwalu hadits al-Abbas bi anna Umar talaba min al-Abbas ay yad'u li'annahum kanu idza ajdabu talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yad'u lahum. Yang ni kita dah baca tadi tu terjemahan dia. Fakadha huna talabu ad-du'a min al-Abbas wa hadha at-ta'wil ghairu maqbul wajhain. Jadi dia kata begitulah dengan Al-Abbas. Al-Abbas juga Sayyidina Umar minta supaya berdoa. Jadi takwilan ini tidak boleh diterima daripada dua sudut, kata Profesor Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata apa dia? Yang pertama dia kata anna sunnata ay yad'u al-imamu nafsuhu wal qaumu yu'minuna, wa hadha ma hasala haitsu kana ad-da'i wa Sayyidina Umar la Al-Abbas. Dia kata menjadi sunnah ketika mana melakukan solat istisqa, sunnah berdoa tu adalah imam. Manakala makmun hanya mengaminkan doa imam. Ini menjadi tuntutan berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain. Jadi macam mana pula dia boleh takwil kata Sayyidina Umar suruh Sayyidina Al-Abbas supaya berdoa sedangkan dia adalah al-imam pada ketika itu. Kemudian al-wajhu tsani anna an-nass al-hadith la yadullu ala anna Umar talaba ad-du'a min al-Abbas. Jelas nas ataupun zahir daripada hadis ni secara terang menyatakan bahawasanya Sayyidina Umar tidak pun meminta Sayyidina Al-Abbas supaya berdoa, bal kana huwa da'i, bahkan Sayyidina Umar sendiri adalah orang yang berdoa pada Allah Ta'ala, bidalili qawlihi, dengan dalil perkataan Umar, inna kunna natawassalu, ya Allah sesungguhnya kami bertawassul kepada engkau. Kami ni merujuk kepada diri imam yang mengangkat tangan, dan dia wakil kepada rakyatnya yang lain. Wahada makmum yang lain, wahada huwa ainid du'a, wahada huwa ainud du'a, walam yarud ay laf, walam yarid ay lafdhin yushiru ila annahu qala lil Abbas ud'u lana bis-suqya. Jadi kata Syekh Abdul Malik, dia kata tidak warid nas yang berkaitan dengan hadis ini, nas lain yang berkaitan dengan hadis ini menjelaskan bahawasanya Sayyidina Umar meminta daripada Al-Abbas supaya berdoa. Jadi ini di antara polemik yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mana ada sebahagian golongan yang mutasyaddid ini sampai peringkat meletakkan orang yang bertawassul dengan zat orang yang soleh adalah sebagai perkara yang bid'ah
dan sampai peringkat mengatakan membawa kepada syirik, menyamakan orang yang bertawassul dengan orang soleh seperti mana orang syirik. Sekali lagi kita nyatakan bahawasanya orang beriman ketika mana bertawassul dengan zat ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut zat, mereka sama sekali tidak beriktikad bahawasanya zat sebagai pemberi manfaat dan juga mudarat, al-sahibut ta'thir, pemberi kesan kepada permintaan kita. Akan tetapi kita menyebut nama tersebut kerana dia merupakan ahlullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah taala, dan kita berharap mudah-mudahan dengan tawassul dengan orang yang soleh tadi itu, Allah taala mempermudahkan urusan kita dan mudah untuk menerima hajat kita. Hakikatul musta'an, hakikat sebenar yang memberi bantuan adalah Allah. Menyebut nama orang soleh dalam doa, bertawassul dengan orang soleh dalam doa, semata-mata tabarrukan, mengambil barakah daripada kedudukan mulia mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.